Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kerana Allah SWT bagi kita pelbagai nikmat dan peluang untuk kita kembali pada Dia, untuk lebih mengenali Dia, untuk lebih mentaati Dia, untuk bertaubat kepada Dia. Dan orang beriman, mereka takkan sia-siakan nikmat yang Allah bagi, tapi mereka akan usaha sedaya upaya untuk gunakan nikmat yang Allah dah bagi, gunakan peluang yang Allah dah bagi untuk kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bukti syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah dah bagi pada kita yang sangat banyak. Allah berfirman dalam Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kamu kira nikmat Allah, tak terkira, kamu tak akan mampu. Nikmat Allah ni infinity, tak mampu nak kira, terlalu banyak. Cuma kadang-kadang kita je yang tak menghargai nikmat yang Allah dah bagi pada kita. Kita rasa nikmat yang Allah bagi pada kita ni hanyalah kecil je, sedangkan tak ada nikmat yang kecil, semua nikmat besar sebenarnya. Tapi itulah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita nak dustakan? Sebab itulah saya ingatkan diri saya dan kepada sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, bersyukurlah pada Allah SWT. Tak ramai orang kat dunia ni yang memilih untuk bersyukur. Ramai orang pada hari ni lebih memilih untuk hasad dengki dengan nikmat orang lain. Sedangkan Allah dah bagi dia cukup dah. Tapi kita tak suka bersyukur. Kita tak rasa cukup dengan apa yang kita ada. Kita suka bandingkan nikmat yang Allah dah bagi pada kita dengan nikmat orang lain. Kita nampak orang lain lagi seronok, orang lain lagi bahagia, orang lain lagi banyak harta daripada kita, orang lain lagi famous. Kita rasa inferior, kita rasa macam tak cukup. Akhirnya apa jadi? Kita memilih untuk dengki, untuk benci. Dan disebabkan kita dengki dan hasad, sebenarnya kita telah mencipta kesengsaraan diri kita sendiri. Sedangkan kita boleh untuk bersyukur. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmat kamu. "Wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kamu kufur, azab Allah amat pedih. Janji Allah, kalau syukur, Allah tambah nikmat. Itu janji Allah. Allah tak cakap kalau kamu cemburu dengan nikmat orang lain, aku tambah nikmat. Tak. Cemburu, hasad dengki, jealous dengan nikmat orang lain ni langsung tak menambah nikmat, bahkan menambah kesengsaraan. Tapi itulah, lebih ramai orang memilih untuk dengki, hasad, jealous berbanding syukur dengan apa yang Allah bagi pada kita. Benarlah kata-kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sedikit tu, iaitu orang yang bersyukur. Antara doa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sedikit. Sebab apa? Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sedikit tu, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat yang saya cintai kerana Allah, insya-Allah pada hari yang indah ini kita nak membahaskan satu topik yang sangat penting, yang ramai orang pandang rendah, pandang remeh benda ni, sedangkan benda ni menjadi salah satu punca dan faktor besar kepada pelbagai kerosakan di kalangan masyarakat, iaitu tentang topik ikhtilat dan cinta. Ikhtilat dan cinta. Saya banyak pergi dekat sekolah-sekolah, universiti, bahkan kadang-kadang di dalam dan luar negara. Saya berjumpa dengan ramai anak muda. Dan saya boleh simpulkan antara masalah ataupun kerosakan yang banyak terjadi, salah faham yang banyak terjadi di kalangan anak-anak muda adalah tentang isu ikhtilat dan cinta. Benarlah kata-kata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra lirrijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan satu godaan, satu fitnah yang lagi dahsyat untuk para lelaki melainkan godaan dan fitnah wanita. Tapi tak ramai orang anggap benda ni penting, ramai orang anggap benda ni remeh, dan akhirnya benda ni telah merosakkan
ramai anak muda, masalah sosial, dan kemuncak dia adalah perzinaan berleluasa. So pada hari ini insya-Allah saya nak ajak diri saya dan sama-sama untuk kita betul-betul faham secara menyeluruh tentang isu ikhtilat dan cinta ni, supaya mudah-mudahan kita tidak lagi salah faham, supaya tidak ada di kalangan kita yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sebab apa? Sebab hakikatnya inilah yang terjadi sekarang. Ramai orang yang mengharamkan benda yang halal dan menghalalkan benda yang haram. Orang keliru mana betul mana salah. Bahkan dalam isu ikhtilat ni yang lebih menyedihkan, kadang-kadang sahabat-sahabat sekalian, orang-orang agama, orang yang rajin buat dakwah, public figure agama, ustaz-ustaz pun ramai yang terjebak dengan perangkap dan dosa ikhtilat ni. Saya pernah handle kes ataupun pernah dengar satu kes. Ada seorang ustaz ni, saya tak nak sebut lah, tapi benda yang dia buat tu cukup membuatkan saya sedih lah. Apa dia buat? Dia berzina dalam kereta. Lepas berzina dalam kereta, dia bagi ceramah kat masjid. Tak mandi wajib lagi. Habis ceramah kat masjid, masuk balik kereta, berzina lagi. Ada juga orang yang famous, orang banyak merujuk. Ada perempuan DM dia, "Ustaz, saya nak tanya soalan agama boleh? Saya ada masalah." So ustaz tu kata, "Oh, kalau awak nak tahu jawapan, kena jumpa saya." Dan di set pertemuan tu dekat hotel. Apa jadi lepas tu? Berzina. Lepas tu apa jadi? Terpaksa dua-dua nak menutup aib mereka, terpaksa berkahwin dalam keadaan tak nak pun sebenarnya. Banyaklah lagi kes-kes yang kita dengar yang sama ada orang tahu ataupun orang tak tahu. Ini baru yang menjadi pada orang-orang agama. Kalau pada orang-orang agama pun dah jadi macam ni, bayangkan orang-orang awam macam mana. Sebab tu kes zina dekat Malaysia, kes anak luar nikah kat Malaysia, setiap tahun purata lebih kurang 50,000 kes. Maknanya purata setiap 1 jam 6 anak luar nikah yang didaftarkan. Ini baru anak luar nikah yang tak didaftarkan. Bayangkan yang ini baru anak luar nikah yang didaftarkan. Bayangkan yang tak didaftarkan berapa banyak. Bayangkan yang buang anak berapa banyak. Bayangkan yang berzina tak dapat anak berapa banyak. Bayangkan yang tak berzina tapi couple pegang-pegang tangannya berapa banyak. Bayangkan yang tak couple pegang-pegang tangan tapi couple acah-acah Islamik berapa banyak. Berapa banyak yang mungkin tak couple tapi tak jaga ikhtilat pun banyak. Ada yang dah jaga ikhtilat dah tapi tak jaga mata tengok video lucah pula, berapa banyak. Nak kata krisis sosial di kalangan masyarakat ni sangat-sangat dalam keadaan yang merisaukan. Dan kita perlu fikir bersama macam mana nak selesaikan benda ni. Okey sahabat sekalian, bagi saya, kenapa saya nak sentuh topik ni? Mungkin ada orang kata, alah benda ni kecil, benda ni kecil, benda ni kecil. No. Dalam agama tak ada benda yang kecil. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah." Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Kerana setan itu adalah musuh yang nyata. Ini perintah Allah untuk kita ambil Islam secara keseluruhan. Bukan ambil Islam separuh-separuh. Apa yang kita rasa mudah, kita amal. Apa yang kita rasa susah, kita tinggal. Ikut Islam, ikut hawa nafsu kita. Tak boleh macam tu. Sebab saya nampak ada orang, dia rajin belajar bab akidah. Rajin belajar bab fiqah. Bagus, dapat pahala insya-Allah. Bab ibadah, diikut ibadah Islam. Tapi bab hiburan, dia ambil hiburan bukan Islam. Hiburan yang lara, hiburan yang melalaikan, hiburan yang banyak unsur haram dan sebagainya. Dia tak ambil Islam secara keseluruhan. Dia ambil Islam bab ibadah saja. Ada orang pula, dia ambil Islam hanya bab pakaian. Pakai purdah, pakai jubah, pakai kopiah. Bagus, insya-Allah dapat pahala. Tapi Islam bukan sekadar pakaian. Pakaian dah bagus, tapi pergaulan dia, ikhtilat dia tak ikut apa yang Rasulullah ajar. Dia ikut cara hidup bagat. Tak jaga ikhtilat dan sebagainya. Ada orang, bab solat semua bagus. Bab akhlak teruk pula. Maki hamun orang, takabur, riak, sum'ah dan sebagainya. Sebab itulah, saya tekankan pada diri saya dan pada semua, ambillah Islam secara keseluruhan. Kerana apa sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah? Kalau kita tak ambil Islam secara keseluruhan, sebenarnya kita telah ikut jejak langkah setan. Itu yang setan nak. Akhirnya, kita akan rosak sedikit demi sedikit. Dan topik yang saya nak bawa pada hari ini adalah sebahagian daripada Islam yang betul-betul kita kena fahamkan.
Dan mudah-mudahan kita dapat amalkan, supaya kita dapat amalkan Islam secara keseluruhan. InsyaAllah. Panjang mukadimah sebenarnya. So, kita mulakan topik ataupun poin pertama pada tajuk hari ini insyaAllah. First thing first, kita kena fahamlah apa maksud ikhtilat. Sebab ada orang tak faham. Dan ada orang yang dah tahu tapi mungkin dia lupa. So, kita ulang kajilah sama-sama. First, maksud ikhtilat adalah pergaulan lah, percampuran. Ataupun dari sudut istilahnya adalah pergaulan antara lelaki dan wanita ajnabi. So, apa-apa bentuk pergaulan antara lelaki dan wanita bukan mahram, itu dinamakan ikhtilat. Tak kisahlah di alam maya ke, di alam realiti ke, itu semua namanya ikhtilat. Call ke, komen-mengomen kat media sosial ke, jumpa ke, bermesej-mesetan ke, apa-apalah. Apa-apa yang melibatkan pergaulan antara lelaki dan perempuan bukan mahram, itu nama dia ikhtilat. Okey, clear? Harap korang fahamlah benda ni. Poin kedua, apa hukum ikhtilat? Benda ni kita kena faham juga. Maksud ikhtilat dah tahu. Hukum dia ramai orang salah faham. Sebelum saya nak cerita tentang hukum ikhtilat ni, saya nak bagi tahu sebenarnya dalam Islam ni dia ada hukum asal pada suatu perkara, yang mana kebanyakan kaedah yang ulama guna adalah al-aslu fil asya' al-mubahah. Asal kepada semua benda adalah harus, melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Contoh, makan. Makan, hukum asal makan adalah harus. Tapi kalau ada dalil yang mengharamkan makan, contohnya ada dalil yang mengharamkan makan babi, maka makan babi itu jadi haram. Kita tak boleh kata, apa salahnya makan babi? Kan harus. No. Sebab apa? Sebab ada dalil yang mengharamkan makan babi. So, bila ada dalil, maka hukum asal makan babi haram. Sebab apa? Sebab ada dalil. Contoh lain, kahwin. Hukum asal kahwin ni sunat. Tapi ada masa kahwin boleh jadi wajib. Ada masa kahwin boleh jadi haram. Ada masa kahwin boleh jadi harus. Maksudnya hukum dalam Islam ni dia ada hukum asal dia dan dia boleh berubah mengikut keadaan. Contoh lain, makan babi. Saya sebut lagi makan babi. Hukum asal makan babi haram. Tapi kalau ada darurat dan tak ada benda lain melainkan babi ketika tu, maka diharuskan makan babi hanya untuk menghilangkan darurat. Contohnya lah, kita pergi padang pasir, tiba-tiba memang dah tak ada makanan. Tidak semena-mena ada babi berterbangan. Kita pun makan babi tersebut. Boleh tak boleh? Kalau ketika tu hanya tu yang ada, maka diharuskan sebab darurat. Tetapi hanya cukup untuk menghilangkan darurat. Tak bolehlah makan babi sampai kenyang, buat BBQ dan sebagainya. Hanya cukup untuk menghilangkan darurat. Dah boleh hidup, babi itu menjadi haram kembali. Maksudnya apa? Hukum asal makan babi haram, tapi kalau ada darurat, diharuskan, tetapi hanya cukup untuk menghilangkan darurat. Darurat dah hilang, jadi haram balik. Tapi hari ini saya tak nak cerita pasal hukum makan babi. Saya nak cerita pasal hukum ikhtilat. Ikhtilat ni para ulama menyimpulkan bahawasanya hukum asal ikhtilat adalah haram. Kenapa? Kerana ada dalil yang mengharamkannya. Maksudnya secara umum, secara asal, bercampur lelaki perempuan di media sosial ke, di alam realiti ke, haram. Melainkan ada hajat ataupun darurat, barulah ianya diharuskan. Sekali lagi saya ulang, hukum asal ikhtilat adalah haram. Melainkan ada hajat ataupun darurat, barulah ianya diharuskan. So, apakah perkara-perkara yang mengharuskan ikhtilat? Nanti saya akan sentuh. Mungkin ada yang kata, apa hal haram pula? Apa dalil yang kau guna? Sedap-sedap je nak mengharamkan satu benda. Soalan yang bagus. Soalan yang bagus sebab memang dalam hidup ni kita perlu ikut wahyu, bukan ikut nafsu. So, kalau kita betul-betul jujur dengan diri kita, kalau betul kita nak ikut wahyu, insyaAllah pada hari ini saya nak sampaikanlah beberapa dalil-dalil yang ulama' guna. Dan akhirnya ulama' buat kesimpulan, ikhtilat tu hukum asalnya haram. Saya akan kongsikan beberapa dalil. Dalil yang pertama, bahawasanya ikhtilat tu haram. Dalil yang famous, yang ramai orang tahu. Dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu dekati zina, kerana sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan akan membawa pada kerosakan.
Kalau perasan sahabat sekalian, Allah tak kata jangan kamu berzina. Tetapi Allah kata wala taqrabu, jangan kamu dekati zina. Bermakna apa-apa yang boleh membawa pada zina ataupun mendekatkan diri kepada zina ataupun sebab punca-punca berlakunya zina, maka ianya diharamkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Azim, beliau mentafsirkan ayat ini. Ibnu Katsir berkata, Allah melarang para hamba-Nya daripada melakukan zina dan juga kepada perkara-perkara yang membawa kepada zina seperti sebab-sebab dan seruan-seruannya. Sahabat sekalian, zina ni ada banyak jenis. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan bahagian zina untuk setiap anak Adam. Maka zina mata adalah dengan melihat. Zina lidah adalah dengan ucapan. Zina hati adalah membayangkan dan merasakan syahwat. Dan zina kemaluan adalah membenarkan semua itu. Maksudnya ada zina mata, ada zina lidah, ada zina hati, dan ada ulama tambah, ada zina telinga. Zina mata adalah dengan melihat. Kita lihat aurat-aurat orang. Kita lihat video-video lucah. Kita lihat perempuan-perempuan seksi. Benda tu zina mata. Berdosa. Kedua, zina lidah. Kita sembang-sembang benda lucah. Buat lawak-lawak lucah. Buat lawak double meaning. Sekarang kan dah ramai orang buat lawak lucahan sampai kat TV, rancangan-rancangan lawak. Sekarang pun banyak buat lawak lucah. Tolonglah, dah lah tak lawak. Tak ada idea nak buat lawak ke sampai kena buat lawak lucah. Benda tu dosa sebenarnya. Benda tu zina lidah. Benda ni bukan main-main. Bergurau je, bergurau. Gurau lah benda lain. Okey? Zina hati adalah dengan membayangkan. Contohnya ada orang sebelum tidur, dia bayangkan yang dia tengah berzina ke, dia bayangkan dia peluk orang ni, peluk orang tu. Benda tu pun zina hati juga. Dan zina telinga, kita dengar lagu-lagu lara yang ada unsur-unsur seks, ada unsur-unsur mengajak pada pergaulan bebas. Benda tu pun zina telinga. Dan kemuncaknya adalah zina kemaluan, iaitu berzinalah. Dan kalau korang perasan, kalau kita semua perasan, bila kita berikhtilat, sebenarnya ikhtilat itu adalah pencetus kepada banyak jenis-jenis zina. Sebab bila kita berikhtilat, kita akan melihat. Bila kita berikhtilat, kita akan bercakap. Lepas tu, dah habis kita akan membayangkan. Sebab itulah ikhtilat ni pencetus kepada zina sebenarnya. Seorang penyair, nama dia Imam Syauqi, ada menyebut, zina ni ada 7 jalan. Pertama, nazratun, pandang-pandang, usha-usha. Kedua, fa'ibtisamatun, senyum-senyum. Kemudian, fasalamun, bagi salam. Kemudian, fakalamun, sembang-sembang. Kemudian, famau'idun, buat temu janji. Kemudian, faliqa, berjumpa. Fazina, berzina. Dan akhirnya, fannar, masuk neraka. Ada 7 jalan zina. Pandang-pandang, senyum-senyum, fasalamun, bagi salam. Assalamualaikum ukhti. Bismillah, sadaqallahul azim. Hi, intro please. Itu semua jalan zina sebenarnya. Dan fakalamun, mulalah sembang-sembang, buat pick up line dan sebagainya. Benda tu pun jalan zina juga sebenarnya. Kemudian, buat temu janji, jumpa, berzina. Saya nak tegur sikitlah atas kesempatan ni. Saya nampak ada dekat TikTok. Saya tak nak sebut nama lah sebab saya pun tak ingat nama dia. Tapi benda ni ramai orang buat. Orang yang rajin buat dakwah juga sebenarnya. Mengajar bahasa Arab dekat TikTok. Tapi dia ajar bahasa Arab, apalah fi'il, fa'il dan sebagainya. Lepas tu buat pick up line. Lepas tu nanti ada perempuan, dia buat pick up line bahasa Arab. Ada lelaki stitch video tu, buat pick up line juga. Itu ikhtilat tau. Korang yang ingat korang ajar bahasa Arab tu, korang dah Islamik dah. No. Islam tak terletak pada bahasa. Tapi janganlah buat malu bahasa Arab. Jangan buat malu bahasa Arab. Nak belajar Arab, belajar betul-betul untuk mendekati Allah, untuk lebih memahami Quran, bukan untuk buat pick up line. Benda tu pun jalan zina sebenarnya. Benda tu ikhtilat. Saya tak marah, saya tegur. Okey? Supaya lepas ni elakkan buat benda-benda macam tu sebab benda ni boleh mendatangkan fitnah yang cukup besar pada agama. Itu dalil yang pertama lah bahawasanya ikhtilat tu haram. Dalil yang kedua, sahabat sekalian. Dalil yang kedua dalam surah An-Nur ayat 30-31. Ayat ni pun famous. Yang mana Allah
berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfadhna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dalam ayat ini adalah perintah untuk menundukkan pandangan. Yang mana Allah berfirman, "Wahai lelaki yang beriman, hendaklah kamu menundukkan pandangan kamu dan menjaga kemaluan kamu, kerana itu akan lebih menyucikan kamu." Kemudian dalam ayat seterusnya Allah pesan pula kepada wanita, katakanlah kepada wanita beriman, tundukkan pandangan, jaga kemaluan, dan janganlah kamu tunjukkan perhiasan kamu ataupun aurat kamu melainkan kepada orang-orang yang dibenarkan untuk melihatnya. Kita selalu dengar, sahabat sekalian, dekat Twitter, dekat TikTok ke apa, perempuan kena tutup aurat, lelaki kena tundukkan pandangan. Nampak macam betul kan? Sebenarnya salah. Sebenarnya, laki kena tunduk pandangan, perempuan pun kena tunduk pandangan. Laki kena jaga aurat, perempuan pun kena jaga aurat juga. Sejak bila perempuan tugas dia menutup aurat, laki tugas dia menutup pandangan? Tak. Sebenarnya itu tugas dua-dua. Tapi hari ini saya nampak ramai orang tak tunduk pandangan satu hal, tak tutup aurat satu hal. Saya bagi contoh mudah. Kalau laki dekat phone dia simpan gambar-gambar perempuan-perempuan cantik, korang akan anggap laki tu apa? Mestilah korang akan anggap laki tu macam gatal kan? Apa suka perempuan-perempuan seksi dan sebagainya, betul tak? Tapi berbeza tau dengan perempuan yang dalam phone dia, dalam media sosial dia banyak post pasal laki-laki handsome. Tak kegatal tu. Sedangkan bukan laki je yang kena tundukkan pandangan, perempuan pun kena tunduk pandangan juga. Tapi saya nampak sekarang ni budaya obses pada artis, sampai wallpaper handset pun letak gambar artis, idol korang dan sebagainya. Benda ni sebenarnya satu dosa yang perlu kita sama-sama baiki step by step, insya-Allah. Dan kalau kita berikhtilat, sahabat sekalian, kalau kita berikhtilat, kita ada potensi yang sangat besar untuk tidak menjaga pandangan. Sebab itulah para ulama kata, ini juga dalil bahawasanya menjaga ikhtilat itu wajib. Dan tidak menjaga ikhtilat adalah haram. Dalil yang ketiga, dalam surah Al-Ahzab ayat 32, yang mana Allah SWT berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Allah perintahkan kepada isteri-isteri Nabi supaya fala takhda'na bil qaul, janganlah kamu melunakkan suara kamu ketika bercakap. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, kerana melunakkan suara itu boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Maksudnya, sahabat sekalian, Allah perintahkan para wanita bila nak bercakap dengan orang yang bukan mahram, jangan melunak-lunakkan suara, jangan mendayu-dayukan suara, jangan memanja-manjakan suara, jangan menggedik-gedikkan suara. Be professional. Sebab once korang mendayu-dayukan, menggedik-gedik dan sebagainya, dikhawatiri lelaki yang berpenyakit hati akan cenderung untuk bersyahwat kepada wanita tersebut. Tapi sekarang ni, nak cakap macam mana sekarang ni, dia dah jadi normal tau. Kadang-kadang dekat sekolah, dekat universiti, laki perempuan bersembang-sembang, gelak tawa, bergedik-gedik, benda tu dah jadi macam normal. Sedangkan benda tu adalah satu kesalahan. Sekali lagi, bila kita berikhtilat, kita sangat susah untuk menjaga suara kita. Kita akan cenderung untuk memanja-manjakan, mengedik-gedikkan, bergelak tawa sesama berlainan jatinah. Kerana itulah para ulama mengatakan hukum asal ikhtilat adalah haram. Dalil yang keempat, ada banyak dalil sebenarnya. Saya nak kemukakan dalil demi dalil ni supaya kita yakinlah bahawasanya ini sebenarnya perintah Allah, bukan daripada saya. Ini adalah perintah Allah dan Rasul untuk menjaga ikhtilat. Dalil yang keempat adalah surah Al-Ahzab ayat 53, yang mana Allah SWT berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Allah perintahkan kepada para sahabat, kalau nak meminta sesuatu kepada isteri-isteri Nabi, Allah kata, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kamu nak meminta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari sebalik tabir. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Kerana cara yang demikian lebih menyucikan hati kamu dan hati mereka. Kalau perasan, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah SWT,
Ayat ni diturunkan kepada para sahabat. Para sahabat ni adalah lelaki yang paling beriman lah kat dunia ni. Selepas Nabi, generasi yang paling beriman, paling tinggi imannya adalah para sahabat. Dan juga Allah perintahkan para sahabat untuk kalau nak meminta sesuatu daripada isteri Nabi, kena minta dari sebalik tabi. Isteri Nabi siapa? Isteri Nabi adalah wanita yang paling beriman lah. Ibu kepada semua wanita-wanita yang beriman. Nak kata Allah perintahkan dekat dua generasi terbaik, perempuan yang paling baik iaitu isteri-isteri Nabi, dan lelaki yang paling baik iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pun Allah kata kalau nak bersembang, nak meminta something, nak bergaul, belakang tabi. Zaman sekarang kita tak adalah nak sampai belakang tabir kan kalau nak bersembang lagi perempuan. Tapi nak kata, macam mana Allah dan Rasul didik sahabat ketika itu, nak minta something pun belakang tabir. Nampak macam mana Nabi SAW sangat menekankan, mendidik sahabat untuk menjaga ikhtilat. Tetapi ulama bahas adakah wajib belakang tabir itu? Tidaklah wajib. Tetapi yang lebih dekat dengan takwa, nak berurusan dengan perempuan ataupun laki, berlainan jantina, belakang tabi. Itu adalah yang terbaik sebenarnya. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin, kerana itu akan lebih menyucikan hati kamu dan hati mereka. Sebab once laki dan perempuan bertemu, akan banyak fitnah yang terjadi sebenarnya. Dalil yang lain, dalil yang ke berapa saya tak ingat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi para lelaki adalah yang paling depan, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sebaik-baik saf untuk para wanita adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruk adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita perasan, dalam masjid, Nabi kata, laki saf paling baik, paling depan. Perempuan saf paling baik, paling belakang. Kenapa? Ulama mensyarahkan hadis ni, antara sebab kenapa benda itu terjadi adalah kerana lagi jauh lelaki dan perempuan sebenarnya lagi bagus. Sebab itulah paling baik untuk lelaki paling depan, paling baik untuk perempuan paling belakang. Lagi jauh jarak antara lelaki dan perempuan lebih baik. Dan kalau perasan, perintah ni diperintahkan di dalam masjid, rumah Allah, tempat paling suci. Itu pun Nabi mendidik untuk menjaga ikhtilat. Padahal tak logik lah kalau nak buat maksiat dalam masjid kan, melainkan orang gila lah. Tapi nak kata di tempat paling suci pun Nabi SAW mendidik sahabat untuk menjaga ikhtilat. Apatah lagi di pasar-pasar malam, di kelas-kelas, di kuliah-kuliah dan sebagainya. Sepatutnya lebih-lebih lagi kita perlu menjaga ikhtilat sebenarnya. Dalam hadis yang lain, dalil seterusnya, hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan." Ingatlah bahawa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat, berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya, bila laki dan perempuan berdua-duaan, tak kisahlah di alam maya ataupun di alam realiti, ada syaitan yang ketiga yang akan menggodanya. Sebab itulah berikhtilat, laki mesej perempuan. Benda tu ikhtilat, benda tu dosa, benda tu khalwat sebenarnya. Sekiranya tiada sebarang hajat dan darurat. Mesej saya saja, benda tu tak boleh sebenarnya. Sebab itulah banyak kes, minta maaf sebut, kes phone sex misalnya kata. Sembang benda-benda lucah dalam phone. Berpunca daripada berkhalwat di alam cyber ni lah. Bermesej-mesetan antara lelaki dan perempuan. Ingat, bermesej-mesetan, ada setan yang ketiga. Berhati-hatilah sahabat sekalian. Ada banyak lagi dalil-dalil yang saya nak kongsi sebenarnya tentang haramnya ikhtilat. Tapi cukuplah itu dulu. Untuk menguatkan kita, untuk meyakinkan kita bahawasanya sahabat sekalian, ikhtilat tu hukumnya haram. Okey? Cuma macam saya sebutkan tadi, hukum asal ikhtilat adalah haram, tetapi bila berubah keadaan, maka sekiranya ada hajat dan darurat, ikhtilat tu menjadi harus. Maksudnya, tak adalah Islam ni ekstrim sangat. Laki dengan perempuan tak boleh campur, tidak.
ada keadaan-keadaan sekiranya diperlu berurusan antara berlainan jantina, maka ianya diharuskan, tetapi perlulah menjaga adab-adab dan batas-batas. Antara keadaan-keadaan yang membenarkan ikhtilat, mengharuskan ikhtilat, contohnya adalah dakwah. Contoh, saya bagi ceramah. Saya punya audiens ada lelaki, ada perempuan. Benda tu ikhtilat. Tapi disebabkan itu adalah urusan dakwah, ada hajat, maka ianya diharuskan. Tetapi kena jaga batas. Saya tak bolehlah nak menggoda follower perempuan ataupun audiens perempuan. Tak boleh. Saya akan berdosa kalau macam itu. Sebab apa? Saya hanya boleh berdakwah untuk menyelesaikan hajat dakwah saja. Lebih daripada itu, ikhtilat akan jadi haram balik. Faham Contoh lain, yang kedua, ikhtilat diharuskan sekiranya ada jual beli. Contohnya lah, kita nak beli goreng pisang kat makcik jual goreng pisang tu. Saya laki, makcik tu perempuan. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah nak beli, belilah. Ataupun perempuan tengah naik kereta, tiba-tiba nak bayar tol. Tiba-tiba penjaga tol tu laki. Boleh tak kita, apa nama dia tu, kita bayar? Boleh, tak ada masalah. Janganlah ekstrim sangat sampai reverse kereta. Astagfirullah, ikhtilat. Nak cari yang penjaga tol perempuan. Tak perlu, boleh. Tetapi hanya cukup untuk menyelesaikan hajat sahaja. Lebih daripada tu, haram balik. Janganlah perempuan bila nak pergi tol, tiba-tiba ada penjaga tol laki, korang goda dia pula. Satu hal pula kan jadi drama suamiku penjaga tol. Tak perlulah buat benda-benda macam itu. Contoh lain, yang ketiga, ikhtilat diharuskan kalau ada menuntut ilmu. Contohnya, cikgu tu laki, anak murid dia ada laki, ada perempuan. Boleh. Ataupun cikgu perempuan, anak murid dia ada laki, ada perempuan. Boleh. Kerana untuk menuntut ilmu. Tetapi perlu menjaga batas. Cikgu laki jangan nak goda-goda anak murid perempuan. Cikgu perempuan jangan nak menggoda-goda anak murid laki. Kena jaga batas. Cukup untuk mengajar ilmu saja. Jangan buat lebih daripada itu. Yang keempat, dalam kenderaan awam. Contohnya naik bas. Kat bas tu ataupun kat KTM, laki perempuan bersesak-sesaan, benda tu tak boleh nak elak. Maka ianya terdesak darurat, maka dibenarkan. Kelima, perubatan. Contohnya kita nak cocok vaksin, nurse tu perempuan, kita laki, terpaksa bersentuh. Benda tu pun diharuskan. Sebab apa? Sebab tujuan perubatan. Keenam, melayan tetamu. Ada tetamu datang, so yang perempuan terpaksa melayan tetamu, maka ianya diharuskan. Ketujuh, urusan mahkamah. Contohnya ada perempuan dia terpaksa menjadi saksi atas satu-satu kes, maka dibenarkan juga. Kelapan, nak merisik dan ta'aruf. Contohnya kita nak kahwin, kena ta'aruf dengan bakal pasangan. Dibenarkan. Tetapi ta'aruf tu mestilah ada orang tengah, ada orang ketiga. And kalau boleh ada mahram yang menjaga supaya tidak berlaku fitnah dan sebagainya. Maknanya, the point is, hukum asal ikhtilat ni haram, tapi kalau ada hajat ataupun darurat yang mana kita perlu untuk berikhtilat bagi menyelesaikan hajat ataupun darurat tersebut, maka ianya diharuskan, tetapi hanya cukup untuk menyelesaikan hajat ataupun darurat tersebut. Bila hajat dah selesai, darurat dah hilang, maka ikhtilat tu menjadi kepada hukum asal kembali, iaitu haram. Tetapi sepanjang kita berikhtilat tu ada adab-adab dan syarat-syarat yang kita perlu patuhi. Okey, tadi kita dah bincang pasal maksud ikhtilat, hukum ikhtilat, dalil haramnya ikhtilat, kemudian keadaan-keadaan yang membenarkan ikhtilat. Yang kelima adalah adab dan syarat sekiranya ikhtilat diharuskan. First, kalau kita nak berikhtilat, sekiranya ada hajat ataupun darurat, syarat first adalah kena menutup aurat sempurna. Kena menutup aurat sempurna. Yang kedua, kena tundukkan pandangan. Jangan korang usah-usah lama-lama sangat ketika berurusan tu. Usaha untuk tundukkan pandangan. Pandang hanya sekadar pandangan hormat sahaja. Yang ketiga, profesional dalam bergaul. Tak payah nak gedik-gedik. Kadang-kadang saya nampak ada AJK persatuan dakwah kat universiti ke apa, nak meeting AJK lelaki perempuan tu, bergedik-gedik, bergelak tawa. Tak boleh. Kena jaga adab, kena jaga batas. Be professional. Yang keempat, tidak bertabaruj. Yang perempuan kalau nak meeting, ada pertemuan dengan laki, meeting ke apa kan, janganlah pakai make up tebal-tebal.
Tutuplah aurat sebaiknya. Janganlah pakai minyak wangi, kuat-kuat dan sebagainya. Kelima, tak boleh berkhalwat. Tak boleh berdua-duaan. Apa keadaan tidak boleh berdua-duaan? Dalam kereta ke, dating ke, hotel ke apa, tak boleh berdua-duaan. Okey? Ada banyak lagi lah adab-adab dan syarat-syarat untuk kita patuhi sepanjang kita berikhtilat. Okey, sahabat sekalian. Sekarang ni kita nak bincang tentang kesan kalau tak menjaga ikhtilat. Kadang-kadang sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, ada di kalangan kita yang bila Allah meletakkan satu hukum, kita rasa macam Allah tu kejam. Sikit-sikit haram, ni tak boleh, tu tak boleh. Kita rasa Islam ni macam membebankan kita pula. Tidak sebenarnya. Sebenarnya Allah mengharamkan satu benda bukanlah untuk membebankan kita. Tetapi Allah mengharamkan satu benda, tak lain tak bukan untuk menyelamatkan kita. Sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah nak muliakan kita. Allah nak menjaga kehormatan kita. Allah nak menjaga maruah kita. Allah nak menjaga akal kita. Allah nak menjaga agama kita. Sebab tu orang beriman, mereka tak rasa berat untuk tunaikan perintah Allah. Bahkan mereka rasa seronok sebab mereka tahu apa yang Allah perintahkan, segala hukum hakam yang Allah telah turunkan, semuanya adalah yang terbaik untuk diri mereka. Sama juga dalam hal ikhtilat. Allah dan Rasul haramkan ikhtilat kerana Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Saya nak bagi satu contoh. Apakah kesan bila tak jaga ikhtilat? Kebanyakan zina berleluasa, majoritinya berpunca daripada tak menjaga ikhtilat. Kes rogol berpunca daripada tak menjaga ikhtilat. Kadang-kadang kita rasa macam, negara-negara barat, Amerika and the gang tu, diorang maju je negara diorang. Diorang tak jaga ikhtilat pun, maju je. Ya ke maju? Tak. Top 5 negara yang paling banyak kes rogol dan gangguan seksual, semuanya adalah negara bukan Islam. Saya bagi contoh. Dekat Amerika, negara yang kita agung-agungkan tu. Amerika, 1 daripada 6 wanita mereka pernah dirogol. 1 daripada 6 wanita mereka pernah dirogol ataupun pernah kena gangguan seksual. Adakah itu maju? Tidak. Di tengah-tengah kemajuan mereka, sebenarnya mereka hidup dalam kesengsaraan sebenarnya. Di Afrika, purata kes rogol 65,000 kes setahun. Ini bukan kes zina tau. Bagi diorang zina tu normal. Ini kes rogol. Maknanya lagi teruk lagi. 65,000 setahun. Dekat United Kingdom, UK, purata setiap tahun 85,000 wanita dirogol. Belum cerita kat Jepun, Korea, Sepanyol dan lain-lain. Dekat Malaysia, kes rogol kat Malaysia meningkat 1,500 hingga 3,000 kes. Kes anak luar nikah, macam saya dah sentuh awal-awal. Setiap tahun purata 50,000 kes. Nak kata sahabat-sahabat sekalian, ramai sangat orang pada hari ini tidak menjaga ikhtilat, dan inilah kesan dia. Inilah kesan dia. Kesian tau dekat anak-anak luar nikah membesar dalam keadaan tak dapat suasana yang baik, mak ayah cerai-berai, anak-anak yang dibuang. Kesian sebenarnya. Sebab itulah sahabat sekalian, Nabi SAW amat menekankan untuk menjaga ikhtilat, untuk menjaga maruah kita, menjaga keturunan kita, menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita. Tapi pada hari ini, ramai orang tak nak ikut cara hidup Islam, tak nak ikut apa yang Allah dan Rasul ajar. Kita lebih memilih untuk ikut cara hidup orang kafir, cara hidup Yahudi, cara hidup Nasrani. Konon-kononnya benda ni lah kebebasan dan sebagainya. Akhirnya benda ni lah yang merosakkan diri mereka tanpa mereka sedari. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah sahabat sekalian, jagalah benda ni betul-betul. Poin yang seterusnya yang saya nak sampai adalah macam mana cara nak jaga ikhtilat ni. Macam mana cara kita nak menjaga diri kita. Pertama, kita kena faham tentang ilmu-ilmu ikhtilat. Nak faham kena ada ilmu. Nak ada ilmu, pergi menuntut ilmu. Bila kita ada ilmu yang sahih tentang ikhtilat ni, maka insya-Allah kita akan tahu mana betul, mana salah, mana halal, mana haram, dan kita akan rasa mudah untuk mengamalkan perintah Allah tersebut. Sebab itulah antara tujuan kita bahaskan topik ini supaya kita lebih memahami tentang ilmu ikhtilat ni.
supaya kita boleh amalkan dengan amalan yang sahih. Yang kedua, antara cara nak tinggalkan ataupun menjaga ikhtilat adalah kalau boleh kita unfollow ataupun unfriend lah orang yang bukan mahram kat media sosial kita. Okey? Itu antara paling simple lah bagi saya. Unfollow je pun. Kalau tu pun susah, something wrong lah. Unfollow je lah, apa masalahnya kan? Sebab bila kita follow, kita akan ada kecenderungan yang tinggi untuk kita tengok wanita tersebut ataupun lelaki tersebut. Susah untuk menjaga mata sebenarnya. Sebab itulah kalau boleh, biarkanlah friend list kita ataupun follow list kita adalah rakan sejantina kita. Itu lebih selamat untuk iman kita. Untuk wanita, saya lebih suggest untuk privatekan korang punya account. Supaya tak adalah laki-laki nak mengusah ke apa. Itu lebih dekat dengan takwa sebenarnya. Kalau ada orang kacau ke apa, block je. Tak block, jangan layan. Sebab once korang layan, susah untuk stop. Ketiga, antara cara untuk menjaga ikhtilat dan sebagainya adalah elakkan tengok drama, movie yang ada unsur-unsur cinta, pergaulan bebas dan sebagainya. Ataupun elakkan dengan lagu-lagu yang ada budaya yang mengajak pada pergaulan bebas dan sebagainya. Sebab apa sahabat sekalian? Sebab apa benda yang kita baca, benda yang kita tengok, benda yang kita dengar, benda tu yang akan masuk dalam hati. Dan apa yang masuk dalam hati, benda itulah yang akan membuahkan amal. Kalau kita banyak dengar lagu cinta, tengok drama cinta, tengok movie cinta, tak habis-habis cinta. Akhirnya kita pun rasa nak buat benda tu lah. Rasa nak couple. Rasa nak message orang. Sebab apa? Sebab benda tu je kita dengar, tengok, baca. Tapi kalau kita banyak dengar benda yang baik, baca benda yang baik, tengok benda yang baik, insya-Allah kita akan menjadi orang yang baik. Sebab itulah sahabat sekalian, elakkan untuk tengok drama-drama, movie-movie yang ada unsur-unsur haram, unsur pergaulan bebas, pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium, lucah, syirik dan sebagainya. Elakkan. Apa salahnya nak berhibur je pun? No. Banyak lagi hiburan yang boleh menghidupkan hati kita berbanding hiburan-hiburan yang bertentangan dengan syarak tu. Yang keempat, antara cara nak menjaga ikhtilat adalah kita berukhuwah sesama jantina. Kebanyakan kes orang couple, orang ikhtilat ni, saya nampak sebab mereka tak berukhuwah sesama jantina. Dengan sesama jantina, ada orang gaduh dan sebagainya. So, akhirnya mereka mencari perhatian kepada yang berlainan jantina. Tak ada geng nak luah masalah, akhirnya luah masalah dekat berlainan jantina. Benda ni sangat bahaya sahabat sekalian. Wallahi saya cakap, ukhuwah sesama jantina lebih nikmat daripada couple. Jujur saya cakap. Lepak dengan member sama jantina, pergi majlis ilmu sesama dengan sesama jantina, sembang-sembang, bincang-bincang, tegur-menegur. Benda tu lebih nikmat, jauh lebih nikmat daripada couple dan sebagainya. Okey? Yang kelima, antara cara untuk kita menjaga ikhtilat adalah kita sibukkan diri dengan benda-benda besar. Sibukkan diri dengan dakwah, sibukkan diri dengan menuntut ilmu, melazimi majlis ilmu, sibukkan diri dengan membaca, sibukkan diri dengan aktiviti-aktiviti bermanfaat, riyadhah ke, pergi program sukarelawan ke, apa-apalah. Bila kita banyak sibukkan diri kita dengan benda-benda besar, insya-Allah kita akan mudah untuk tinggalkan benda-benda kecil. Kita akan rasa mudah untuk tinggalkan benda-benda yang tak apa-apa ni. Okey? Yang keenam adalah jangan putus asa untuk berdoa dan bertaubat. Yes, kadang-kadang kita nak berubah. Ada masa kita dah semangat nak berubah, kita terjatuh dalam dosa yang sama. Kita bertaubat lagi, jatuh balik dalam dosa yang sama. Bertaubat lagi, jatuh dalam dosa yang sama. The point is, jangan putus asa untuk bangkit walaupun berkali-kali jatuh. 100 kali buat dosa yang sama, 100 kali bangkit bertaubat. 1000 kali buat dosa yang sama, 1000 kali bangkit dan bertaubat. Kerana akhirnya Allah pandang usaha kita. Allah pandang usaha kita. Dan Allah kata dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang sering bertaubat. Tawwabin, sering bertaubat. Kenapa Allah guna perkataan sering? Kenapa Allah tak kata sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertaubat? Allah tak kata macam tu. Allah kata Allah mencintai orang yang sering bertaubat. Kenapa? Sebab Allah tahu kita ni manusia ni bila dah bertaubat, kita akan jatuh balik dalam dosa. Sebab tu Allah suka kita melazimi taubat, sering bertaubat. Setiap kali kita hanyut ataupun tenggelam, terjatuh dalam dosa, bangkitlah untuk bertaubat pada Allah SWT. Jangan berputus asa untuk berubah. Okey sahabat sekalian. So,
itulah beberapa poin-poin penting yang saya nak sampaikan dalam hal ikhtilat ni. Seterusnya sahabat sekalian, saya nak cerita tentang perihal cinta pula. Biasanya orang yang tak jaga ikhtilat akan ada kecenderungan untuk bercinta pula. Bercinta, berkapal dan sebagainya kan. Ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak bercinta tapi tak couple? Boleh tak kalau bercinta tapi tak pegang-pegang tangan? So sebab itulah akhirnya wujud kelompok-kelompok yang cinta Islamik ni. Sebab dia tak faham benda ni betul-betul. Okey sahabat sekalian, saya nak cerita pasal cinta ni. Saya mulakan dengan apakah hukum bercinta sebelum nikah. Hukum bercinta sebelum nikah. First thing first, saya nak bagi tahu, Allah tak menghukum seseorang berdasarkan perasaan dia. Tapi Allah hukum seseorang berdasarkan tindakan dia. Contohlah kalau kita jatuh cinta pada seseorang. Allah tak hukum kita berdasarkan perasaan kita. Tapi apa tindakan kita? Kalau kita jatuh cinta tu tak dosa. Tapi apa yang kita buat bila kita dah jatuh cinta? Kita buat benda yang Allah redha, kita dapat pahala. Kita buat benda yang Allah tak redha, kita dapat dosa. So maksudnya, hukum asal bercinta ni, secara asalnya, boleh jadi boleh, boleh jadi tak boleh. Boleh jadi dapat pahala, boleh jadi dapat dosa. Bergantung bagaimana kita berinteraksi ataupun apa yang kita buat setelah kita jatuh cinta tu. So, apa nak buat bila kita dah jatuh cinta? Kita tak boleh, keluar kau daripada hati aku. Tak semudah itu kita nak move on daripada menyukai seseorang. Sebab itulah, ada 3 pilihan. Sekiranya kita dah jatuh cinta pada seseorang, ada 3 pilihan. Pilihan pertama adalah segerakan nikah. Segerakan kahwin kalau mampu. Nabi SAW bersabda, Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, barang siapa di kalangan kamu yang mampu untuk bernikah, maka bernikahlah. Kerana sesungguhnya nikah itu lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya sahabat sekalian, kalau kita jatuh cinta pada seseorang dan dalam keadaan ketika itu kita mampu nak kahwin, maka segeralah berkahwin. Jangan tangguh-tangguh. Kami nak berkenalan dulu. Berkenalan tak payah lama-lama. Kenal 10 tahun pun belum tentu kita kenal orang tu. Kadang-kadang kita pun tak kenal diri kita sendiri. Betul tak? Kadang-kadang orang dah couple 10 tahun pun bila kahwin, akhirnya dia nampak orang yang dia kenal selama ni menjadi orang yang berbeza. Sebab akhirnya kita tak boleh kenal seseorang secara sepenuhnya. Sebab itulah nak berkenalan, tak payah lama-lama sangat. Segerakan nikah kalau mampu. Kita dah yakin dia orang baik, kita dah yakin family dia family yang baik, kita dah istikharah, bismillah tawakal, segerakan kahwin. Yang kedua, kalau kita suka dia, jatuh cinta, tapi belum mampu nak kahwin, apa nak buat? Maka ketika itu wajib untuk kita menahan diri daripada melakukan maksiat ketika bercinta. Saya ulang balik, kalau kita suka pada seseorang, dah jatuh cinta pada seseorang, tapi ketika itu kita belum mampu nak kahwin, duit tak cukup, belajar tak habis, mak bapak tak bagi, apa-apalah. Ketika itu kita wajib menahan diri daripada melakukan maksiat ketika bercinta. Apakah maksiat dalam bercinta? Ada 3. Ikhtilat, khalwat, zina. Maksudnya kalau kita suka pada seseorang tapi kita belum mampu nak kahwin, kita wajib menahan diri kita daripada ikhtilat, wajib menahan diri kita daripada khalwat, wajib menahan diri kita daripada zina. Tapi kalau sepanjang tempoh percintaan tersebut kita tak jaga ikhtilat, kita contact dia, kita call dia, kita message dia, kita jumpa dia, dating dengan dia ataupun berzina, kita berdosa sepanjang percintaan tersebut. Tapi kalau sepanjang tempoh percintaan tu kita menjaga hati kita, kita menundukkan pandangan kita, kita hanya berurusan dengan dia atas urusan-urusan yang penting sahaja, maka kita akan dapat pahala atas mujahadah kita melawan nafsu tersebut. Sebab tu saya sebut tadi, Allah tak hukum seseorang berdasarkan perasaan, tetapi tindakan. So kalau kita bertindak dengan cara yang betul, kita dah jatuh cinta pada dia, tapi kita kawal nafsu kita, tidak buat benda yang Allah larang, iaitu ikhtilat, khalwat dan zina, kita dapat pahala insya-Allah. Kalau kita berikhtilat, khalwat ataupun zina, kita dapat dosa sepanjang percintaan tersebut. Nauzubillah. Yang ketiga, kalau kita dah jatuh cinta pada seseorang tapi kita tak ada niat pun nak kahwin, bahkan seakan-akan mustahil untuk kahwin, maka kita wajib untuk tinggalkan cinta tersebut. Contohnya, yang perempuan jatuh cinta kat jongkok. Mustahil lah korang kahwin dengan jongkok.
maka ketika tu wajib untuk korang lupakan cinta tersebut. Sebab itu confirm korang cinta atas dasar nafsu, bukan nak kahwin pun. Mustahil pun kalau nak kahwin. Ataupun tiba-tiba korang suka saya, mustahil lah korang kahwin dengan saya pun nak kahwin. Tinggalkanlah, lupakanlah saya ni. Maknanya kalau kita suka pada seseorang dalam keadaan kita tak ada niat pun nak kahwin dengan dia, ataupun mustahil nak kahwin dengan dia, maka wajib untuk kita lupakan orang tersebut, sebab itu hanyalah cinta yang palsu dan nafsu. Okey? Saya ulang balik. Kalau dah jatuh cinta dan ketika tu kita mampu nak kahwin, segerakan kahwin. Kalau kita dah jatuh cinta tapi tak mampu nak kahwin, maka segerakan diri untuk mampu. Pada masa sama, jaga diri kita daripada melakukan maksiat dalam percintaan, iaitu ikhtilat, khalwat ataupun zina. Ketiga, kalau dah suka pada seseorang tapi mustahil nak kahwin ataupun tak ada niat pun nak kahwin, wajib lupakan. Okey? Itu antara panduan-panduan lah dalam bercinta ni. Sebagai perakhiran, saya nak kongsikan beberapa ancaman lah daripada Allah dan Rasul tentang orang-orang yang berzina ni. Pertama, sekiranya kita biarkan budaya zina ni berleluasa, takut-takut Allah akan turunkan azab dan malapetaka pada negara kita yang kita cintai ini. Ada banyak hadis ancaman yang mana kalau zina berleluasa maka Allah akan timpakan azab. Antaranya dalam satu hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, jika timbul maksiat pada umatku, maka Allah akan menyebarkan azab seksa kepada mereka. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah tidak ada pada waktu itu orang-orang soleh? Baginda menjawab, ada. Aku bertanya lagi, apa yang akan Allah perbuat kepada mereka? Jawab baginda, Allah akan menimpakan kepada mereka azab sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Kemudian mereka akan mendapat ampunan dan keredaan dari Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya, sekiranya zina berluasa, maksiat berluasa di satu tempat, Allah akan azab semua sekali. Termasuklah orang-orang soleh ketika tu. Cuma dekat akhirat, Allah akan bangkitkan orang tersebut mengikut niat masing-masing. Kalau dia soleh, di akhirat Allah akan bangkitkan dia dengan orang-orang soleh. Maksudnya apa sahabat sekalian? Kalau kita buat maksiat, jangan fikir Allah akan azab kita je. Orang lain pun akan kena azab. Sebab itulah alasan, sekatilah aku berzina. Aku-akulah, kau-kaulah, kubur masing-masing. Buat apa kau nak masuk campur urusan peribadi aku? No. Bila kita buat maksiat, Allah tak azab kita je. Allah akan azab sekali semua. Faham? Sebab itulah jangan rasa selesa dengan maksiat kita. Okey? Yang kedua, dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, tidaklah muncul perbuatan zina pada satu kaum, tidaklah muncul perbuatan zina pada satu kaum, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka wabak dan pelbagai penyakit yang belum pernah menimpa kepada orang-orang sebelum mereka. Kadang-kadang kita fikir kan sahabat sekalian, kenapa Allah bagi COVID ni? Dan macam-macam usaha kita buat untuk nak, orang kata, hilangkan COVID. Kalau dari sudut sains, biasalah COVID ni berpunca daripada makanan yang tak betul lah dekat Wuhan tu, apa benda semua kan. Tapi sebenarnya, ada benda yang di luar kemampuan sains, yang hanya orang beriman boleh nampak. Contohnya yang Nabi SAW bersabda, yang mana sekiranya di satu tempat zina berluasa secara terang-terangan pula tu, Allah akan timpakan satu wabak dan penyakit yang Allah tak pernah timpakan kepada kaum-kaum terdahulu. Boleh jadi Allah turunkan COVID ni sebab dah terlalu banyak zina berluasa. Terang-terangan pula tu. Siap berzina ni dah jadi satu industri. Industri pornografi. Orang mengaut keuntungan daripada tu. Dan yang lebih menyedihkan, ada statistik ada satu hari di Malaysia, negara Islam ni, di Malaysia, pernah jadi top 10 paling banyak tengok video lucah time PKP. Sepatutnya time PKP ni kita semakin dekat dengan Allah. Allah tengah uji kita ni. Kita semakin dekat dengan Allah patutnya. Tapi hari ni time PKP, kita gunakan waktu PKP untuk semakin jauh daripada Allah. Tengok video lucah, layan drama, movie kat Netflix dan sebagainya. Lepas tu kita bertanya, ya Allah, kenapa kau tak angkat wabak COVID ni?
Padahal diri kita sendiri menjadi punca Allah turunkan wabak. Benda ni kita sama-sama muhasabah lah, termasuk diri saya sendiri. Semoga Allah pelihara kita. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku berada dalam keadaan baik selagi mana tidak berleluasanya anak zina. Sekiranya berleluasa kelahiran anak zina, maka dibimbangi Allah akan menimpakan mereka dengan azab. Hadis riwayat Ahmad. Ini juga dalil bahawasanya sekiranya zina berleluasa sampai terjadi banyaknya anak luar nikah, maka Allah akan menimpakan azab kepada tempat tersebut. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, ingat, bukan zina je yang haram. Benda-benda yang menjadi punca zina pun haram juga. Antaranya ikhtilat dan cinta yang tidak dikawal. Sebab itulah sama-samalah kita menjaga diri kita daripada terjebak dengan maksiat ini. Sebagai pengakhiran, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, saya nak kongsikanlah nasihat-nasihat ulama tentang isu couple, ikhtilat dan bercinta sebelum nikah ni. Pertama, Ibn Qayyim berkata, tidak diragukan lagi bahawa membiarkan kaum perempuan bercampur dengan kaum lelaki adalah punca segala bencana dan kerosakan. Bahkan ikhtilat ini termasuk penyebab utama terjadinya pelbagai malapetaka yang merata. Sebagaimana ini juga termasuk penyebab timbulnya kerosakan dalam semua perkara yang umum maupun khusus. Pergaulan bebas juga merupakan sebab berkembang pesatnya perbuatan keji dan zina. Yang ini termasuk sebab kebinasaan umat manusia dan wabak penyakit menular yang berpanjangan. Itu adalah kata-kata Ibn Qayyim rahmatullahi alaih. Yang kedua, Hasan Al-Banna berkata, apabila seorang pemuda tanya pada Hasan Al-Banna, apa hukum bercinta sebelum nikah? Hasan Al-Banna bagi jawapan yang sangat ringkas dan padat, iaitu cinta yang halal tu halal, cinta yang haram tu haram. Simple. Maksudnya, kalau kita mengawal diri kita, sepanjang percintaan tu kita menjaga ikhtilat, tidak berkhalwat, tidak berzina, maka kita dapat pahala. Tapi kalau kita tak berjaya mengawal diri kita, maka kita dapat dosa. Ketiga, Imam Al-Ghazali pernah berkata, aku dapati di dalam bercinta sebelum nikah terdapat banyak dosa besar di dalamnya. Sebab apa? Sebab once kita bercinta, kita susah untuk kawal mata kita. Kita susah untuk kawal hati kita. Susah untuk kawal mulut kita. Susah untuk kawal pergaulan kita. Sebab itulah bila kita bercinta, kita ada kecenderungan untuk melakukan pelbagai dosa dan akhirnya terjebak atas dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, Ibn Qayyim berkata, orang yang mencintai sesuatu kerana Allah, orang yang mencintai sesuatu selain Allah, minta maaf, orang yang mencintai sesuatu selain Allah, mahu tidak mahu, cintanya itu akan menyiksanya. Kehinaan akan menimpa para pecinta. Akan tetapi kerana dia sedang mabuk cinta, dia tak merasakan yang kehinaan sedang menimpanya. Hatinya seperti burung yang berada di dalam genggaman anak kecil yang mempermainkannya sesuka hatinya. Maka kehidupan orang yang bercinta adalah seperti kehidupan seorang tawanan perang. Apabila seseorang itu mula mencintai, maka dia akan sibuk memikirkan orang yang dia cintai sehingga dia kurang fikir tentang agama dan dunianya. Bencana dunia akan lebih cepat menimpa para pecinta seperti cepatnya api membakar kayu kering. Kerana setiap kali hati dekat dengan orang yang dia cintai, maka dia akan semakin jauh daripada Allah. Hati yang paling jauh dari Allah adalah hati orang yang tenggelam dalam cinta. Kata-kata yang sangat sentap daripada Ibn Qayyim rahmatullahi alaih. Ada banyak lagi lah pesanan-pesanan ulama kepada kita semua supaya kita berhati-hati daripada terjebak dalam perangkap ikhtilat dan juga cinta, couple dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang yang lebih baik, insya-Allah. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Semoga kita sama-sama dapat faham, amalkan dan sampaikan kepada yang tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesi soal jawab lah. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, bolehlah tanya, insya-Allah. Ya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ni soalan macam biasalah, kita ambil daripada Telegram Ustaz Dawar Remaja, daripada Amirah Sabili. Ustaz, macam mana cara untuk mengajak mak ayah untuk mengejar cinta Allah tanpa cara menyakiti hati mereka?
Macam mana nak ajak mak ayah ke arah kebaikan? Okay, yes, kadang-kadang ada orang yang diuji dengan masalah keluarga. Contohnya mak ayah yang tak tutup aurat, ataupun mungkin mak ayah yang tak solat, ataupun yang sewaktu dengannya lah. So macam mana nak tegur mak ayah dalam keadaan tidak menyakitkan hati mereka? Soalan yang baik. Pertama, untuk nak tegur mak ayah ni, kalau boleh jangan mengajar mereka, tetapi banyak mengajak mereka. Sebab orang-orang yang lebih tua daripada kita ni, mereka mungkin ada ego mereka. Tidak suruh, dia tak suka disuruh, tidak suka diajar. Tapi mereka suka untuk diajak. So elakkan bercakap dengan mereka dengan nada mengajar ataupun nada merendahkan. Kalau boleh, nada memujuk, nada mengajak. Itu lebih membuatkan hati mereka mudah untuk terima. Yang kedua, cara nak mengajak mereka, kalau boleh, elakkan menggunakan kata-kata. Elakkan menggunakan kata-kata, tetapi sebaiknya menggunakan akhlak. Jadi anak yang paling baik. Sebab kadang-kadang kita ni suka bercakap, tapi akhlak kita tak menunjukkan apa yang kita cakap. Kita suka tegur mak ayah kita, tapi real life kita kat rumah, tak tolong pun mak ayah basuh baju, tak tolong pun mak ayah memasak, tak bagi duit pun pada mak ayah bulan-bulan. Mak ayah panggil buat tak indah. Kat rumah tidur je memanjang. Macam mana mak ayah kita nak tersentuh dengan dakwah kita? So kalau boleh sahabat sekalian, kita banyak tunjukkan yang kita ni anak yang baik. Banyak tolong mereka masak, tolong basuh baju, bagi hadiah pada mereka, bagi duit mereka bulan-bulan, urut mereka, gembirakan mereka, belanja mereka makan, sampai akhirnya mereka tersentuh dengan akhlak kita. Ketika tu insya-Allah mereka mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Wallahu alam. Soalan seterusnya. InsyaAllah ni soalan daripada Anonymous lah. Anonymous Okay. Tak ada nama pula. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Kita tahu tentang beberapa sunnah yang Nabi Muhammad SAW ajar. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ia nak semangat dan konsisten dalam mengamalkannya? Macam pakai kopiah ke, jubah ke, ataupun ikutlah apa-apa pun. Okay. Soalan yang baik. Macam mana kita nak istiqamah mengamalkan sunnah Nabi SAW? Ataupun macam mana kita nak mudah mengamalkan sunnah Nabi SAW? Benda ni penting sahabat sekalian. Bukti kita cinta Allah adalah kita kena ikut sunnah Nabi SAW. Kalau kita kata kita cinta Allah tapi hidup kita tak ikut Nabi, kita ikut cara hidup Yahudi dan Nasrani, kita tak cinta Allah sebenarnya. So bukti kita cinta Allah adalah kita menuruti sunnah Nabi SAW. Cuma nak mula daripada mana? Orang kata nak mula daripada mana? Ada orang dia mula ikut sunnah pada pakaian dia. Mula pakai kopiah, pakai jubah, pakai ridak dan sebagainya. Bagus. Teruskan. InsyaAllah tak ada sunnah yang kecil. Sunnah yang kita buat dengan niat untuk ittiba' Nabi SAW, InsyaAllah dapat pahala. Ada orang dia banyak mulakan sunnah dengan sunnah-sunnah yang wajib. Contohnya seperti solat dan sebagainya. Pun penting juga tu. Dan bagi saya antara cara juga untuk kita mudah untuk melakukan sunnah adalah kita amalkan ibu segala sunnah. Seperti mana seorang ibu dia boleh melahirkan ramai anak. Macam tu juga bila kita mengamalkan ibu segala sunnah, insya-Allah kita akan mudah untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Apakah ibu segala sunnah? Ibu segala sunnah adalah dakwah. Bila kita buat dakwah, Allah akan mudahkan kita untuk buat sunnah-sunnah yang lain. Sebab itulah kalau perasan bila kita mula buat dakwah, kita akan mula berakhlak baik. Kita akan malu nak buat benda jahat sebab kita tahu, aku dah sampaikan benda ni, takkan aku nak buat. Kita akan rasa malu. Kita mulakan pakai benda yang baik-baik. Sebab apa? Sebab memang janji Allah, kalau kita buat dakwah, Allah akan baiki kita. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dan ucapkanlah kata-kata yang sadida. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan kata-kata sadida. Sadida tu apa? Kalau kita baca terjemahan, sadida tu kata-kata yang benar. Ibn Abbas menafsirkan ayat ini, qawlan sadida, kata-kata yang benar adalah kata-kata dakwah. Sebab tak ada perkataan yang lebih benar melainkan perkataan yang mengajak manusia pada Allah. Apa ganjaran kalau kita bercakap dengan kata-kata dakwah, kita buat dakwah? Ganjaran dia adalah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan islah, Allah akan baiki diri kamu dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Maksudnya bila kita buat dakwah, janji Allah, Allah akan baiki diri kita. Sebab itulah saya sebut dakwah ni adalah ibu segala sunnah. Bila kita mula buat dakwah, belajar untuk buat dakwah, Allah akan mudahkan kita untuk amalkan sunnah-sunnah yang lain. So, sahabat-sahabat sekalian, sama-samalah kita belajar untuk buat dakwah.
Jangan tunggu dah suci, dah sempurna baru buat dakwah. Kita buat dakwah bukan sebab kita baik, tapi sebab kita nak jadi baiklah kita buat dakwah. Wallahu alam. Soalan terakhir mungkin. Ya, boleh Ustaz. InsyaAllah. Okay, Ustaz. Soalan daripada Yan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk benar-benar redha dan yakin dengan takdir Allah? Kerana hati ini kadang-kadang masih lagi mempersoalkan takdir yang berlaku dan sukar untuk terima. InsyaAllah Ustaz. Macam mana nak redha dengan takdir, nak berdamai dengan takdir? Pertama sekali, sahabat sekalian yang saya cintai kerana Allah, kita kena tahu bahawasanya hidup kita ni memang untuk diuji. Hidup kita memang untuk diuji. Allah SWT berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sesungguhnya Allah ciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Hidup ni memang untuk diuji. Saya nampak dekat dunia hari ni orang mengejar kebahagiaan. Cara untuk bahagia, cara untuk bahagia. How to be happy. Tapi sebenarnya hakikatnya kat dunia kita tak akan dapat kebahagiaan yang hakiki. Ada banyak benda kat dunia ni yang kita sebenarnya tak nak. Tapi benda yang kita tak nak tu kadang-kadang datang pada kita. Sebenarnya kebahagiaan yang sebenar di syurga nanti. Orang yang bijak, dia akan kejar syurga. Dan dia akan bersabar dengan segala ujian kat dunia. Sebab apa? Sebab dia tahu dunia ni sementara. Dekat dunia dia tak akan dapat ultimate kebahagiaan tu. Dia tahu kebahagiaan yang sebenar yang abadi dekat syurga, dekat akhirat. Sebab itulah macam mana cara untuk kita redha dengan takdir, berdamai dengan takdir, sabar dengan segala ujian yang Allah dah bagi, adalah kita kena tahu kenapa Allah uji kita. Saya bagi contohlah, budak kecil tengah main pisau, mak dia rampas pisau. Dia akan menangis. Kenapa dia menangis? Sebab dia tak tahu kenapa mak dia rampas pisau. Dia akan memberontak, nak ni, nak tu. Sedangkan kalaulah dia tahu mak dia rampas pisau tu sebab nakkan kebaikan untuk dia, dia akan mudah untuk redha dan sabar dengan keputusan mak dia tu. Samalah kadang-kadang Allah uji kita. Kalau kita tak faham kenapa Allah uji kita, kita akan memberontak. Tapi kalau kita faham kenapa Allah uji kita, kita akan mudah untuk sabar dan redha dengan ujian yang Allah dah bagi. Sebab itulah kita kena faham kenapa Allah uji kita. Basically ada 4 lah. Pertama, Allah uji sebab Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Kita ni banyak dosa. Jangan bila kita diuji, kita kata, apa salah aku? Apa dosa aku sampai aku diuji begini? No. Kita memang banyak dosa. Yang kita sengaja ataupun tak sengaja. Dosa kecil ataupun dosa besar. Banyak sangat. Terutama diri saya. Sebab tu kalau kita faham Allah uji sebab Allah nak ampunkan dosa kita, kita akan mudah untuk redha. Kita akan mudah untuk tenang dan berdamai dengan ujian-ujian yang Allah dah bagi. Sebab kita faham, oh, ini peluang Allah nak bagi, Allah nak ampunkan dosa aku ni. Bahkan kalau tercocok duri yang kecil pun, Allah ampunkan dosa. Apatah lagi ujian-ujian yang besar. Betul tak? Yang kedua, kenapa Allah uji? Sebab Allah nak bagi pahala. Kita ni amalan bukan banyak sangat pun. Solat pun tak khusyuk. Baca Quran pun tak faham. Sedekah pun kurang. Tapi Allah sayang kita. Allah nak bagi kita pahala yang banyak. Allah tahu mungkin ibadah kita kurang. Tapi Allah nak bagi kita pahala yang banyak juga. Apa Allah buat? Allah uji kita. Bila kita sabar dengan ujian tu, berapa banyak pahala kita? Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya ganjaran untuk orang yang bersabar adalah infinity. Pahala untuk orang yang bersabar dengan ujian ni infinity. Bayangkan berapa banyak pahala Allah bagi kita kalau kita bersabar dengan ujian yang Allah bagi. Subhanallah. Yang ketiga, kerana Allah nak bagi kita syurga. Mungkin kita ni banyak dosa, banyak kelemahan, dan kita berpotensi masuk neraka. Na'udzubillah. Tapi Allah nak masukkan kita dalam syurga, Allah uji kita. Allah bagi kita susah kat dunia. Bila kita bersabar dengan ujian-ujian kat dunia ni, Allah akan bagi kita syurga. Wa jazahum bima sabaru jannah. Ganjaran untuk orang-orang yang bersabar adalah syurga. Janji Allah. Dijamin syurga kalau kita bersabar atas segala ujian. Subhanallah. Bahkan, orang yang masuk syurga hanyalah orang yang sabar. Bila penghuni syurga masuk syurga, apakah kata-kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu
Kamu masuk syurga ni sebab apa? Bima sabartum, disebabkan kesabaran kamu kat dunia dulu. Dan yang keempat, kenapa Allah uji kita adalah Allah nak sedarkan kita. Mungkin kita ni dah jauh sangat daripada Allah. Kadang-kadang bila kita dibuai kenikmatan ni, kita lupa diri. Semua orang lah lupa diri. Kita rasa kejayaan kita ni sebab kita lah yang pandai, kita yang banyak usaha. Akhirnya kita lalai. Allah uji kita, Allah sentak kita. Baru kita tersedar, aku ni lemah rupanya. Aku ni hina rupanya. Aku ni hamba rupanya. Time itulah baru terdetik nak patah balik ke jalan yang lurus. Sebab itulah sahabat sekalian, antara cara nak berdamai dengan takdir adalah kita kena sedar, kena faham kenapa Allah uji kita. Bila kita faham, kita sedar, barulah insya-Allah kita akan mudah untuk redha dan sabar atas segala ujian-ujian yang berlaku dalam hidup kita. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Terima kasih kepada semua yang bertanya, semua yang join live pada malam ni. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di sesi usrah akan datang. Kita akan membicarakan topik-topik yang lebih besar insya-Allah. Dan kepada mereka-mereka yang nak join Telegram Pusat Dakwah Remaja, korang boleh tekan link di description untuk daftar, dan kalau korang join Telegram tersebut, berpeluanglah untuk mendapat nota, hadiah-hadiah misteri dan sebagainya. Dan nota yang terbaik, saya nak hadiahkan buku saya lah, buku Maksiat Akhir Zaman. Saya nak hadiahkan kepada 2 orang yang terpilih. So, siapakah pemenangnya? Cara nak menang adalah korang menotakan balik apa yang saya sampaikan daripada awal sampai akhir tadi. Seorang lelaki, seorang perempuan. Nota yang terbaik, saya akan hadiahkan buku Maksiat Akhir Zaman secara percuma insya-Allah. So, nota tersebut korang kongsikan dalam grup Telegram Pusat Dakwah Remaja, dan kami akan pilih pemenangnya dalam masa yang terdekat dan umumkan di dalam grup tersebut juga insya-Allah. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada masa akan datang.